Salam sejahtera dan selamat petang semua pada hari ini. Kemudian kami akan membentangkan topik 10 iaitu Hikayat Pelayaran Abdullah. Yang kedua, konsep dunia terbalik dalam karya sastra. Yang ketiga, Abdullah Munshi. Seterusnya, yang pertama saya akan sentuh Hikayat Pelayaran Abdullah. Baiklah, Hikayat Pelayaran Abdullah ke Kelantan. Karya ini menceritakan pelayaran Abdullah dari Singapura ke Kelantan dengan temannya Grand Prix dan Baba Koan untuk menyerahkan surat daripada Sir George Bonham yang merupakan Governor Negeri-Negeri Selat untuk Sultan Kelantan. Tulisannya merangkumi pengalamannya ketika singgah di Pahang dan Terengganu serta apa yang dialami beliau di Kelantan. Seterusnya, kebijaksanaan Abdullah Munshi menguasai pelbagai bahasa, antaranya bahasa Melayu, bahasa Tamil dan bahasa Inggeris, membolehkan beliau memanfaatkannya bekerja sebagai jurutulis ataupun juru bahasa. Pada bulan Mac 1938, beliau telah diberi peluang oleh pihak Inggeris untuk mengikuti pelayaran ke negeri Kelantan melalui beberapa kawasan perairan buah negeri seperti Pahang, dan Abdullah Munshi telah mencatatkan pengalamannya sepanjang belayar itu di dalam kisah pelayaran Abdullah Munshi ke Kelantan dan Terengganu. Pelayaran kapal Inggeris yang disertai oleh Abdullah Munshi ke Kelantan adalah bertujuan untuk meminta jasa baik yang di Pertuan Kelantan pada ketika itu untuk memelihara barang dagangan Inggeris yang disekat keluar disebabkan oleh peperangan yang berlaku di negeri Kelantan. Pelayaran ke Kelantan ini telah melalui beberapa perairan buah negeri iaitu Pahang dan Terengganu. Sepanjang pelayaran menuju ke Kelantan, pelbagai peristiwa dan budaya yang berbeza dapat dilihatnya. Kisah pelayaran Abdullah yang menggambarkan sikapnya yang tidak suka kepada budaya Raja Melayu, seperti Raja dilarang memakai payung, ketika berlalu di kawasan kampung dilarang memakai kasut, tidak boleh berpakaian kuning. Dalam catatan kisah pelayaran Abdullah juga dikatakan mengeritik sikap-sikap Raja-Raja Melayu. Beliau membicarakan mengenai kezaliman raja, kehendaknya yang tidak boleh dihalang dan dilarang, serta pantang larang yang tidak boleh didengar oleh dilanggar oleh rakyat. Di Terengganu pula, Abdullah Munshi terpegun dengan kecantikan negeri itu yang berpasir putih. Namun, Abdullah Munshi berasa tidak senang dengan larangan-larangan yang tidak masuk akal dikenakan terhadap rakyat. Contohnya, pemakaian barangan berwarna kuning tidak dibenarkan, melainkan kerabat diraja sahaja yang layak menggunakannya. Adat berjual beli hamba juga sangat bebas berlaku di Terengganu. Abdullah Munshi turut mencatatkan dialek bahasa Terengganu yang gemar menambah NG pada penghujung kata. Contohnya, bulan disebut bulang, tuan disebut tuang, dan jangan disebut jangan, makang, ikang. Golongan wanita di Terengganu dikatakan sangat rajin bekerja memperoleh pendapatan. Tapi sayangnya, golongan laki pula sangat malas bekerja dan hanya duduk di rumah bersama anak-anak tanpa melakukan sebarang pekerjaan yang berfaedah. Rakyat di Terengganu dikatakan malas bekerja. Namun begitu, rakyatnya bersikap sedemikian ada sebabnya, kerana sikap raja yang suka merampas harta rakyat. Raja sesuka hati merampas hasil-hasil pertanian rakyat tanpa kerelaan. Justru itu, pada fikiran rakyat, untuk apa bersusah payah bekerja keras sedangkan hasilnya nanti bukan mereka yang dapat menikmatinya. Menurut Abdullah Munshi, lagi harga barangan yang dijual di Terengganu lebih murah berbanding dengan harga di negeri-negeri lain. Semasa kapal pelayarannya menuju ke Kelantan, beliau telah singgah di Pahang. Beliau menceritakan rakyat di Pahang seolah-olah melihat sesuatu yang ajaib apabila mereka singgah di situ. Negeri Pahang begitu kaya dengan hasil tumbuh-tumbuhan berikutan kesuburan tanah yang dimilikinya. Namun, pada pandangan Abdullah Munshi, sangat sia-sia kerana penduduknya malas bekerja. Hanya beberapa orang sahaja penduduknya yang dilihat bekerja. Keadaan di Pahang juga dikatakan sangat mundur kerana sukar untuk menemui pasar maupun kedai bagi memperolehi barangan harian.
Lebih menyebabkan Abdullah Munshi terkilan, wujud beberapa tempat yang mengajar mengaji namun tidak seorang pun memahami apakah maksud yang diajarkan oleh mereka. Tibanya Abdullah Munshi di Kelantan, beliau berasa sangat aneh kerana penduduk di sana tidak gemar memakai kasut. Tetapi negeri Kelantan sangat kaya dengan peternakan dan pertanian. Abdullah Munshi juga menyedari dialek yang digunakan oleh orang Kelantan. Sebagai contohnya, minyak disebut sebagai minyok. Menurut Abdullah Munshi juga, terdapat ramai perempuan jalang di Kelantan. Ini kerana pada setiap petang beliau akan melihat terdapat ramai perempuan yang berjalan-jalan dengan berkeban dan tidak berbaju dan rambut yang bersangkul. Abdullah Munshi juga memuji kecantikan sangkul yang dibuat daripada karangan bunga-bunga yang beliau sendiri tidak pernah melihatnya. Pegangan agama pada ketika itu tidak kuat sebab Abdullah Munshi dapat melihat dengan begitu jelas bilangan orang yang melakukan aktiviti perjudian dan menyambung ayam adalah lebih banyak berbanding dengan orang yang melakukan suruhan Allah. Abdullah Munshi mengetengahkan keadaan hidup orang-orang Melayu di Pahang, Kelantan dan juga Terengganu. Dalam karyanya Kisah Pelayaran, Abdullah fokus beliau lebih tertumpu kepada orang Melayu dan juga kelemahan Melayu. Kelemahan ini terletak pada nilai dan juga sikap kurang inisiatif untuk memperbaiki diri sendiri dari segi ekonomi, pendidikan dan juga pentadbiran. Mereka juga dikatakan kurang pendidikan dan terikat kepada tradisi di samping kurang bersetuju untuk memperbaiki diri mereka. Sementara itu, golongan pembesar pula sangat mementingkan kesenangan diri sendiri dan tidak mahu berusaha untuk membela nasib bangsa Melayu. Berdasarkan tradisi yang dilihat, Abdullah Munshi menyatakan bahawa nilai tradisi sangat mempengaruhi sikap tidak berinovasi dan menghalang perubahan dalam gaya hidup. Masyarakat Melayu pada zaman itu ramai tidak mahu mengaji Al-Quran dan yang belajar hanya golongan kanak-kanak sahaja. Dalam Kisah Pelayaran Abdullah mengkritik orang Melayu dengan berkata, dan lagi, sepanjang jalan dan lorong penuh dan sampah dan kotor dan becak dan semak-semak penuh dengan ular, hampir-hampir harimau pun boleh tinggal, itu tidak mengapa. Ada lagi kritikan beliau ketika melawat ke Kelantan dengan mengatakan bahawa orang Kelantan tidak mementingkan kebersihan, suka bermain judi dan tidak berilmu pengetahuan serta pemalas. Kritikan yang dibuat itu tidak disenangi dan dipandang rendah oleh kebanyakan pengkaji sastra dan juga budaya. Kritikan Abdullah Munshi terhadap rakyat Terengganu apabila beliau menyebut orang Terengganu yang malas seperti yang dikatakannya. Bermula saya lihat hal orang-orang dalam negeri itu miskin belaka, lagi dengan kelakuan malas dan makas sepanjang hari. Jika difikirkan dari sudut positif, kritikan beliau itu mempunyai nasihat yang amat baik kerana akibat dari perebutan kuasa, Raja-Raja Melayu telah memudaratkan rakyat jelata. Terdapat satu pembaruan yang dilakukan oleh Abdullah Munshi, iaitu bahasa. Beliau telah meninggalkan pengaruh bahasa klasik ke bahasa moden. Beliau juga telah membuat terjemahan karya dari bahasa asing ke bahasa Melayu. Kemunculan Abdullah bin Abdul Qadir, seorang peranakan Keling dan berketurunan Arab, tetapi ia fasih membaca dan menulis dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil, bahasa Cina dan bahasa Hindustan, membuka satu lembaran baru dalam dunia penulisan dan pesuratan di Nusantara. Ini kerana hikayat yang ditulis oleh beliau merupakan satu rakaman pengamalan sebenar kehidupan sosial pada zamannya. Malah, banyak peristiwa besar dan sikap sesal terakan dalam hikayat tersebut, sekaligus mencarikan adat kebiasaan sebuah hikayat yang penuh dengan fantasi, kesaktian dan juga legenda ketokohan individu. Kesimpulannya, Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan ialah sebuah karya sastra Melayu oleh Abdullah Abdul Qadir Munshi. Ia pertama kali diterbitkan pada tahun 1838 di Singapura dan dianggap sebagai teks sastra Melayu pertama diterbitkan secara komersial dan sangat terkenal sehingga kini. Seterusnya, konsep dunia terbalik dalam sastra.
Bangsa Melayu sebelum kedatangan penjajahan Barat merupakan satu bangsa yang patuh kepada konvensi masyarakat yang dipersetujui bersama. Kemasukan penjajah Barat dengan sendirinya telah memunculkan fenomena Oriental Enlightenment atau dipanggil pencerahan Timur. Fenomena tersebut ditandai dengan satu zaman yang membawa kepada rombakan rentetan sejarah peradaban dan tradisi orang Timur pada kurun ke-19 dan 20. Pengaruh kuat monumental terhadap Timur khasnya bangsa Melayu telah berjaya merobohkan tanggapan feudalism iaitu istana sebagai pusat keintelektualan. Perubahan ini dinamakan sebagai defeudalisasi dan normalisasi. Ini bermakna pengarang tidak lagi dinaungi oleh sesuatu kuasa yang mungkin menimbulkan keterbatasan dari segi keaslian idea seperti yang berlaku pada zaman feudal. Pemodenan telah membawa perubahan baharu dengan meletakkan keistimewaan kepada pengarang sebagai seorang individu yang boleh mengungkapkan idea tentang diri dan apa yang dilihatnya tanpa merujuk atau meminta kebenaran daripada sesuatu kuasa terlebih dahulu. Jika dahulu, kepengarangan dibayangi dengan tokod tambah dan pengurangan isi ke atas sebuah karya hingga ciri keaslian hilang, tetapi kini tidak lagi. Defeudalisasi telah memunculkan bibit kepengarangan baharu yang boleh disaksikan daripada karya autobiografi seperti Hikayat Abdullah karya Abdullah Munshi, autobiografi fiksyen seperti Hikayat Syamsul Anwar karya Raja Aisyah Sulaiman dan banyak lagi. Seperti mana yang kita tahu, zaman Abdullah Munshi dijadikan sempadan antara zaman peralihan antara zaman kesusasteraan Melayu tradisional dengan zaman kesusasteraan Melayu moden. Abdullah Munshi dikatakan pengarang Melayu yang pertama meninggalkan tradisi lama iaitu hikayat dongeng, tahyul yang gaib dan ajaib. Beliau sama sekali telah mencipta kelainan yang agak drastik daripada sebelumnya. Estetika persamaan dalam sastra Melayu sajak zaman berzaman telah dinyahkan serta diganti baharu dengan suatu estetika bertentangan yang mengejutkan. Impak daripada orientalis yang egosentrik itu rupa-rupanya telah meresap ke jiwa dan pemikiran Abdullah Munshi. Lalu munculkannya sebagai aglofil. Secara tepat telah diujarkan oleh Nuriyah Taslim. Ilmu Barat telah memutarbalikkan tanggapan pandangan hidup orang Melayu, mengubah orientasi pemikirnya, mengajarnya supaya meragui kewibawaan dan leluhur tradisi yang dikandung berkurun-kurun. Konsep dunia terbalik dalam dunia sastra dapat dilihat dalam Hikayat Pelayaran Abdullah yang menciptakan kelainan apabila teks itu semakin jauh daripada teks kanon. Faktor pengulangan dan mengingat teks kanon sudah tiada dan teks ini terkeluar daripada konvensi apabila tujuan kepengarangannya juga bukan untuk kehadrat duli baginda tetapi lebih bersifat kritikan peribadi terhadap pemerintah dan individualistik. Dunia terbalik juga bermaksud Abdullah telah menterbalikkan pandangan alam yang ada dalam hikayat sebelumnya. Abdullah sebagai pemecah the book of tradition yang bermaksud Abdullah ialah seorang yang telah melanggar idea-idea lama dalam masyarakat atau konvensi masyarakat. Menurut Osman Taib Osman, Abdullah telah keterlaluan dalam memperkatakan peristiwa yang telah diketahui apabila ia mengkritik anak-anak raja feudal yang bermata keranjang dan pemalas, sementara memuji mereka yang mengamalkan tolak ansur dan berfikiran waras. Abdullah dalam penulisannya mentomah golongan bangsawan lantaran kelemahan pucuk pimpinan mereka, sementara rakyat pula jahil dan enggan mendidik diri mereka sendiri. Abdullah bersifat lebih autobiografi atau catatan. Beliau tidak lagi menulis mengikut tertib hukum penciptaan sastra Melayu lama dan lebih fokus kepada diri sendiri. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang Abdullah Munshi. Nama sebenar Abdullah Munshi ialah Abdullah bin Abdul Qadir. Beliau dilahirkan di Kampung Masjid yang juga disebut Kampung Pali oleh orang-orang Keling pada tahun 1976 dan meninggal di Jeddah pada tahun 1854.
Beliau merupakan anak bongsu daripada 4 orang adik-beradik seibu sebapa. Ketiga-tiga abangnya telah meninggal sewaktu kecil, iaitu semasa berumur 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun. Semasa kecil, Abdullah sering sakit, terutama selepas usianya menjangkau 4 bulan. Lantaran kesihatannya yang tidak pernah memuaskan dan ibu bapanya dikatakan tidak serasi membelanya, Abdullah dijual kepada orang lain beberapa kali. Hal demikian menyebabkan kesihatan ibunya terjejas dan menyebabkan dia tidak dapat menyusuinya. Abdullah juga merupakan seorang yang pandai dan cepat dalam memahami pelajaran yang diajar oleh gurunya. Beliau juga pandai dalam mengaji Al-Quran melebihi kepandaian rakan-rakannya yang lain. Disebabkan kepandaian yang dimiliki tersebut, beliau dijadikan sebagai khalifah di tempat mengaji. Gelaran munsyih yang membawa makna guru itu diperoleh sewaktu dia berusia 11 tahun. Beliau juga mendapat gelaran munsyih sewaktu mengajar bahasa Melayu kepada askar-askar kerajaan Inggris berbangsa India di Melaka. Selain menjadi guru bahasa, Abdullah Munshi juga menjadi guru agama, penterjemah, wartawan dan jurutulis kepada pemerintah Inggris. Pada usia yang muda itu, beliau menerima upah menulis surat dan menyalin naskah Al-Quran, dan melainkan beliau menjadi guru dan mengajar pelajaran agama kepada askar-askar Islam di Melaka. Abdullah mempunyai minat yang mendalam dalam bidang bahasa. Beliau juga mempelajari bahasa Tamil dan bahasa Arab selain daripada mempelajari bahasa Melayu. Abdullah juga mempelajari bahasa Inggris daripada paderi-paderi Inggris. Beliau merupakan seorang yang gigih dalam mempelajari sesuatu ilmu. Dia telah mendalami Al-Quran dengan seorang yang berbangsa Arab dan mendalami bahasa Melayu dengan seseorang yang juga berbangsa Arab. Selain itu, Abdullah juga belajar dengan Tuan Dr. Morrison yang pandai berbahasa Cina. Abdullah juga telah belajar menggunakan alat cap huruf dengan Tuan Mathers dan Tuan Thompson ketika menjadi guru bahasa. Buku yang pertama yang dicap dengan menggunakan alat ini ialah 10 hukuman yang diberikan Allah kepada Nabi Musa dan Vocabulary Melayu Inggris. Abdullah Munshi atau lebih dikenali sebagai bapa kesusastraan Melayu moden merupakan penulis pertama yang membina unsur-unsur dalam sastra Melayu. Hal ini kerana karya-karya yang dihasilkan oleh beliau merupakan karya yang lebih berunsur realistik. Beliau merupakan tokoh pelopor yang mula-mula keluar dari kebiasaan lama yang melanggar dan mematahkan tradisi yang sekian lama menjadi ikutan. Abdullah Munshi ini memalingkan penanya dari menulis cerita-cerita khayalan maupun gaib kepada bentuk penceritaan yang lebih bersifat kenyataan. Karya-karya yang dihasilkan adalah berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan kisah kejadian sebenar yang berlaku di sekelilingnya setiap hari. Beliau merupakan seorang yang gemar mengembara dan telah berjaya menghasilkan karya yang hebat seperti Kisah Pelayaran Abdullah dan Hikayat Abdullah, hasil daripada pengamatan dan pemerhatiannya semasa pengembaraan. Beliau juga dibesarkan dalam zaman peralihan dan pertembungan kebudayaan Barat dan kebudayaan Melayu. Beliau juga telah membawa pembaharuan dari segi isi dan bentuk penulisan dengan menggunakan pengalaman dan pemerhatiannya dalam masyarakat dan meninggalkan kisah dongeng dan mitos seperti yang terdapat dalam karya sastra Melayu tradisional yang lain. Selain keberaniannya mengkritik raja-raja Melayu, golongan pembesar Melayu, dan susunan masyarakat Melayu, dalam zaman serta adat istiadat serta kebiasaan orang Melayu, ketokohan beliau ini terserlah sebagai pelopor pembaharuan dalam bidang kesusastraan Melayu, terutamanya dari segi minat dan kesungguhannya mendalami bahasa Melayu.
Tujuan beliau melakukan semua perkara berikut adalah untuk menyadarkan bangsa, berilmu, sentiasa mengejar kemajuan moden, serta bersifat dinamik. Malah, beliau sendiri telah mempelajari pelbagai bahasa dan cabang ilmu seperti bahasa Tamil, Arab, Inggris, Hindu, dan ilmu matematik. Beliau dianggap sastrawan moden berdasarkan karya-karya yang dihasilkannya. Hal ini telah diakui oleh Profesor Ismail Hussein seperti berikut. Abdullah Munshi adalah sastrawan moden Melayu pertama yang menulis untuk alat cetak, dan beliau yang pertama menyoal dan mengkritik sikap-sikap feodalisme yang telah menjadi dasar kebudayaan Melayu berabad-abad. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami.